Masa kita dulu tak belajar ekonomi kan, kita tak ada knowledge pasal ekonomi. Zaman sekolah menengah, kita dengar je ringgit jatuh, oh, negara dalam masalah. Kita akan dijual ke sana sini, saham kita akan dijual ke sana sini. Apa kita perlu buat? Kita perlu memberontak. Itu adalah antara pemikiran aku pada zaman tu. Tu lah. Zaman masa aku selalu pergi sungai, mengai tu dalam Kedah tu orang kata mancing lah. Mancing. Okey, kita pergi mengai, tapi bila mak kita hantar kita pergi universiti, baru kat situ kita ada akal. Pasal cukai, pasal kenapa ringgit jatuh, apa semuanya. Okey. So, untuk kesefahaman, kita ada pro and cons bila ringgit jatuh. Oh, pro and cons. Pro and cons. So, Pros and cons. Okey, teruskan. Ni efek masuk masuk belajar lah. Baru nak ada akal macam aku cakap tadi. Okey. Okey, so dia ada pro and cons dia. So mungkin dalam pros tu mungkin ada macam dari segi sektor pelancongan, ekspor kita akan meningkat. Okey. So ringgit jatuh, tapi dia perkara yang selalu orang tekankan, apa kejadian pada tahun 1998, krisis pada 1998 dan pada jatuhnya susut nilai mata wang kita sekarang. So ada yang cakap situasi yang sama, kenapa kita tidak ambil pendekatan yang sama? So kalau kita nilai balik, ia adalah satu perkara yang berbeza. So pendekatan yang kita perlu ambil pun adalah sangat berbeza. Dan kita kena nilai balik macam mana susut nilai mata wang jatuh. Adakah disebabkan dalaman kita? Tidak, dia disebabkan oleh daripada faktor luaran. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam episod 38. Episod yang special sebab kita akan bahas 3 topik yang menarik. Sebelum kita pergi pada topik yang berkaitan dasar politik isu semasa, kita akan sentuh benda yang menarik, iaitu aku agak bangga lately ni bersama dengan 2 panel yang hebat. So saya kenalkan diri saya walaupun anda dah tahu nama saya siapa. So saya Afiq Ikhwan. Okay, nama saya Khairul Azman, tapi nama mesra lah, orang panggil KA. Bukan Khairul Amin, tapi Khairul Azman. Okay. Silap. Ramai orang silap panggil KA. Okay. Jumpa je saya, dia orang cakap, what's up guys? Saya cakap, bukan. Nama saya Khairul Azman. Okay, aku panggil dia KA biasa. Tapi dia orang biasa tukar dengan Khairul Amin ke? Biasa, selalu sangat orang tukar. Asal KA je Khairul Amin, asal KA Khairul Amin. Nama tu lekat daripada saya form 1 lagi. Zaman sekolah. So Khairul Amin tiru kau apa? Itu sepatutnya macam tu lah. Tapi nak buat macam mana, dia famous dulu kan. Saya lambat sikit. Be? Dan nama saya Azmi Nabil. Selamat kembali. Lama be kau buat apa lama sangat ni? Ambil cuti. Kau pergi mana? Pergi Anyai? Bukan. Kita pergi ke UiTM. Okay. So sebelum kita jauh pada topik yang 3 topik main atau topik utama kita, aku nak sentuh satu benda yang menarik, iaitu aku sangat bangga. Aku punya Liverpool. So aku sangat bangga kerana Liverpool menang piala apa Piala Carabao. Okay. Jadi kau apa? Kau celebrate Piala Carabao tu atas kerbau lah. Bukan ni dah. Komen sikit, tak tengok bola dah. Ya Allah. Aku tengok bola dah. Aku tengok Man U kena bantai 2-1. Kau jangan. Aku bukan penyokong Man U, tapi aku pelik agak dengan Man U ni, dengan Manchester United. Benda paling pelik sekali, orang selalu komplain tentang Maguire. Pakai aku dia perform. Maguire perform hari tu. Dia 1 gol. Dia skor. Dia skor man. Itulah hang. Tak tahu. Aku sebagai penyokong MU buat sementara ni aku senyap dulu Sat. Bukan kau Chelsea tak mungkin Chelsea. Manchester is red, come on lah. Manchester is red. Dia dah ada access card masuk keluar tu dah. Tapi MU aku tak tengok sangat performa MU lah. But personally aku tak minat sangat MU ni. Aku tahu walaupun kau sangat sokong Man U atau Manchester United, tapi aku tak berminat sangat. Masih berjiwa Liverpool. Tapi kita stop kat sini. Kita dah raikan banyak benda tentang bola. Aku nak rasa isu simple sebelum kita jumpa pada isu yang besar, isu tentang parlimen. So parlimen baru start bersidang, baru hari ni, baru semalam lah maksudnya. So datang dengan YDPA baru, Sultan Johor. Dia watikah, dia bagi watikah pula, dia bagi speech dia
Titah. Titah, watikah pula aku. Titah tu apa? Watikah tu Mungkin aku dah pergi berat ambil datuk tu. nak jadi presiden. Okay, sorry. Titah. So dalam titah dia tak ada dah. Bahasa mudah ni dah titah point dia dia cakap panjang tapi point dekat situ dia kata dah tak ada dah datang untuk jatuhkan kerajaan sini sana. Dia nak sampai PRU16. Jika nak ada pertukaran kerajaan, PRU16. Tapi tu parlimen. Tapi kita nak bahas tentang parlimen baru je lagi. So kita jauh pada topik yang menarik itu pasal minggu lepas punya topik itu ringgit Malaysia jatuh. So aku main KA Oh, ya, tak apa. Silakan. Boleh Fleksibel ringgit jatuh. Ringgit kita jatuh teruk. Dan kenapa ramai yang bising tentang ringgit jatuh? Sebagai core orang ekonomi lah, untuk kau explain sikit kenapa reason utama ringgit jatuh. Aku ni nak kata ilmu pasal ekonomi taklah banyak sangat. Tapi Kau degree ekonomi kan? degree memang ekonomi. Tapi kita masa kita dulu tak belajar ekonomi kan. Kita tak ada knowledge pasal ekonomi. Zaman sekolah menengah kita dengar je ringgit jatuh. Oh, negara dalam masalah. Kita akan dijual ke sana sini. Saham kita akan dijual ke sana sini. Apa kita perlu buat? Kita perlu memberontak. Itu adalah antara pemikiran aku pada zaman tu. Tu lah. Zaman masa aku selalu pergi sungai. Mengai tu dalam Kedah tu orang kata mancing lah. Mancing. Okay, kita pergi mengai. Tapi bila mak kita hantar kita pergi universiti, baru kat situ kita ada akal. Pasal cukai, pasal kenapa ringgit jatuh, apa semuanya. Okay. So, untuk kesefahaman, kita ada pro and cons bila ringgit jatuh. Oh, pros and cons. Pro and cons. So, Pros and cons. Okay, teruskan. Ni efek masuk belajar lah. Baru nak ada akal macam aku cakap tadi, okay? Okay, so dia ada pro and cons dia. So mungkin dalam pros tu mungkin ada macam dari segi sektor pelancongan, ekspor kita akan meningkat. Okay. So ringgit jatuh tapi dia perkara yang selalu orang tekankan apa kejadian pada tahun 1998, krisis pada 1998 dan pada jatuhnya susut nilai mata wang kita sekarang. So ada yang cakap situasi yang sama, kenapa kita tidak ambil pendekatan yang sama? So kalau kita nilai balik, ia adalah satu perkara yang berbeza. So pendekatan yang kita perlu ambil pun adalah sangat berbeza. Dan kita kena nilai balik macam mana susut nilai mata wang jatuh, adakah disebabkan dalaman kita? Tidak, dia disebabkan oleh daripada faktor luaran. Macam ada faktor geopolitik kita, faktor daripada Amerika Syarikat, faktor rakan dagang kita di China juga, di mana People of Bank China telah menurunkan diorang punya mata wang melebihi jangkauan daripada nilai pasaran. Itu antara beberapa faktor. Tapi apa yang kita perlu tekankan adalah bagaimana tindakan kita, tindakan dalaman kita untuk mengatasi, untuk terutamanya meminimumkan impak yang boleh berlaku kepada domestik terutamanya. Domestik. Kau guna term yang aku KA orang ekonomi. Aku suka term yang dia guna. Memang untuk orang ekonomi dia faham. Domestik maksudnya dalaman lah. Dalaman. Faktor dalaman kita. Maksudnya dalam negara kita. Untuk kita faham. KA memang orang ekonomi. Tapi kita nak Cukup bahasa ekonomi dah. Okay, cukup. Enough bahasa ekonomi. Kita nak bagi pendedah yang sangat mudah faham. So aku bagi kat kau, Be. Tadi KA setus tentang pelancongan. Ringgit jatuh, pelancongan untung lah. Tapi apa yang berlaku dengan Langkawi? Apa yang berlaku dengan sektor pelancongan kita? Ringgit jatuh sepatutnya Malaysia akan move ke depan. Betul. Tapi masalahnya apabila ringgit jatuh, tapi kita tengok pelancong yang datang ni pun tak adalah, dia memang daripada data kita nampak menambah. Tapi kita tak dapat rasa sebenarnya dia menambah. Macam contoh paling simple, orang kat Langkawi. Orang kat Langkawi selalu orang cakap sampai sekarang dan ni memang ada masalah pelancong tak mai. Apa-apa pun tengok orang Malaysia pun tak mai, orang luar pun tak mai. So masalahnya ringgit jatuh ke tak, dia still sama. Okey, so masalahnya adalah dasar pelancongan negara lah. Maksudnya ringgit kita jatuh. Kita duduk dalam RM4 dolar dah lama. Daripada tahun 2020 lagi kita dalam RM4 dolar. Maksudnya $1 RM4. Itu maksudnya. Dah lama, kita dah hampir 5 tahun duduk dalam tempoh tu. Lingkungan tak pergi jauh. RM1 $4. Tapi apa dalam 5 tahun ni Kak Jam buat untuk dasar pelancongan? Sebab itu maksudnya gap of opportunity tu, baik. Itu poin aku.
So kau rasa ada dasar sekarang ni kena ada penambahbaikan? Ya, aku rasa perlu ada penambahbaikan lah. So penambahbaikan macam mana? Contoh paling simple adalah sekarang ni kalau kau tengok, aku perasan daripada segi pelancongan, orang perasan tiap-tiap tahun dia akan buat. Macam tahun ni ada tahun melawat Melaka, tahun melawat Perak, tahun melawat Perlis. Tapi nama je tahun melawat, tapi apa yang dia buat sebenarnya? Kita nampak dia tak ada buat apa-apa pun sebenarnya. Kalau kita nak bandingkan dengan daripada pelancongan, daripada kita nak bandingkan daripada Perlis dengan Thailand. Macam Thailand, kalau kita pergi sana, dia tiba-tiba dia akan datang teris agensi mai. Dari agensi mai dia akan bawa, kami boleh bawa hang satu pusing tempat ni, tapi hang bayar 1,200 lah. So kita rasa macam worth it. Tapi masalah kita mai Perlis, kita tengok, apa nak buat tak ada orang pun nak guide. Apa-apa dia still guide guna phone. Tapi memang guna masalah, memang kita boleh guna phone apa semua. Tapi kita nak melancong, kita nak mudah. Okey, betul. Tapi tak ada nampak dasar macam kerajaan nak tolak benda tu lagi. Nak bagi mudahkan lagi untuk orang datang. Sebab pelancong ni, kita tak boleh mengharap pelancong luar saja. Pelancong dalam Malaysia pun penting juga. Sebab tempat Malaysia ni sebenarnya banyak tempat yang menarik. Tapi dia tak betul-betul diketengahkan dasar pelancongan dia sebut. Dia tak macam menambah baikkan lagi. Dia stick dengan stigma yang macam dasar pelancongan ni pun nama je sama. Kalau dulu waktu zaman Pak Lah kita ada visit Malaysia Truly Asia. Yes, kalau kita ingat dulu kan. Tapi lah ni kita tengok mana ada dah benda-benda macam tu. Semua macam agak macam kita buat ni sekadar macam ala kadar je, hanya sekadar syarat saja. Tapi tak ada pun betul-betul nak bagi pelancong ni betul-betul syok datang Malaysia ni. Okay, aku get the point Nabil nampak ada macam Malaysia ni tak macam Thailand. Malaysia tak ada sambutan. Maksudnya bukan dasar kerajaannya, tapi rakyat juga nak kena main peranan. Tapi aku rasa Nabil dah menjawab soalan yang on the spot. Okay, good So aku nak bagi pendedahan sikit pasal ringgit Malaysia jatuh ni. So ringgit Malaysia jatuh ni macam apa KA cakap ni, KA guna turn ekonomi. Maksudnya jangan tengok domestik domestik kau, dalaman lah. Dengan satu lagi luaran. So faktor ringgit kita banyak main peranan bukan dalaman kita, bukan dasar monetary kita atau dasar kewangan kita, tapi banyak kepada faktor luar yang kita tak boleh kontrol. So itu kena faham satu. Yang kedua adalah berkaitan dengan benda yang faktor luar yang biasanya negara ada masalah apabila negara-negara besar ni macam US tiba-tiba naikkan OPR dia. OPR ni kadar faedah lah bahasa mudah dia. Kadar faedah ni dalam dekat bank. Setiap kali korang bayar kadar faedah tu, korang nampak kan faedah dia berapa. Lebih kurang macam tu. So kadar faedah dekat US sebanyak 5.5%. Dekat Malaysia 3% je. Bahasa mudah. Kalau aku ada duit RM100, mesti aku nak letak duit aku dekat US sebab dia pulangan dia 5.5%. Betul. Pada Malaysia hanya 3. So itu senario yang ringkas. Tapi aku nak jauh sikit isu politik. Politik boleh. Sebab isu ni hangat dikudakan atau dipermainkan kalangan ahli politik atau side tu kerajaan, side tu pembangkang. Aku punya soalan dengan kau straight point. Adakah tindakan PMS yang terus pas kepada gubernur bernegara dan dia tak menjawab, sebab dia ada dua, dia sebagai Perdana Menteri dan dia sebagai Menteri Kewangan. Tapi dia waktu wartawan tanya tentang ringgit jatuh, dia kata bagi gubernur bernegara jawab. Adakah tindakan itu betul dan sesuai seorang Menteri Kewangan dan Perdana Menteri untuk buat tindakan tersebut? Okey, dari segi moral ataupun dari segi fungsi dia adalah satu tindakan yang tidak wajar lah. Sebab kat mana pun memang dia kedudukan sebagai Kementerian Kewangan. Jangan gelak. Aku okey. Terus sekali. Pekat rupanya. Jati diri tak lupa. Okey, baik. Sama macam jati diri aku tak lupa. PMX tak boleh lupa ke apa fungsi dia. Okey. Macam tu aku nak masuk. Aku punya timing nak masuk macam mana. Okey. Kita kena faham apa yang dia punya fungsi dan jabatan dia sebagai Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri. Dia sepatutnya menjelaskan apa yang tengah berlaku sekarang. Dengan kedudukan yang dia ada akan boleh menyebabkan keyakinan terhadap pelaburan-pelaburan yang akan masuk dalam Malaysia. Pelabur akan settle. Ada isu ni datang. Tapi apa yang tindakan kerajaan akan buat? Apa peranan seseorang tu? Memang PMX lah orang yang bagi saya orang yang tepat untuk menyelesaikan segala isu-isu ni. Dan Gabina tu boleh Gabina bagi penerangan sebab as long dapat jawapan, mesej sampai juga. Mesej sampai kita tahu segala dijelaskan. Sebab faktor luaran, apa yang boleh buat. Tapi dia cuma macam nampak tak cantik kat situ. Tapi sekali ikut kan mesej sampai je.
Sebab ni. Okey, apa tindakan yang kerajaan perlu buat? Okey, dari segi tindakan yang kerajaan yang akan buat untuk apa? Menaikkan nilai ringgit tu saya kurang pasti lagi apa tindakan. Sebab saya tak nampak yang jelas lagi. Okey. Apa tindakan daripada kerajaan. Tapi dari segi mesej sebab apa jatuh? Okey, sampai. Tapi dari segi macam orang kata disiplin lah. Disiplin untuk menerangkan kalau bolehnya lah PMX kita lah yang menerangkan apa yang jadi. Dia akan menunjukkan PMX kita ada satu karisma untuk ditunjukkan kepada semua orang. Bukan terhadap kepada rakyat Malaysia saja, terhadap kepada orang luar sekali, pelabuhan asing. Semua memerhati sekarang. Okey. Clear. Tapi daripada segi pemahaman aku pasal ringgit jatuh ni, saya trend ringgit jatuh ni kita boleh nampak daripada segi daripada tahun 2016 lagi trend duit ringgit jatuh. Ya, betul. Tapi dia start jatuh pun daripada bila kita Malaysia ni ada skandal yang besar. Macam skandal YMDB hari tu yang melibatkan dengan duit yang keluar duit Malaysia yang telah dibrobrok oleh segolongan sampai keluar kat Netflix. Apa nama? Bosku lah aku Kita cakap bosku lah. Cerita on the run lah. Cerita on the run lah. On the run lah. Tak tahu lah. Kita tak tahu orang tengah lari. Orang tengah lari. Sampai menyebabkan daripada situ kita tengok trend ringgit ni semakin lama makin jatuh. Daripada pemahaman yang aku bertukar-tukar pandangan dengan kawan-kawan, kita panggil sembang BRJ orang panggil. Okey. Sembang mamak kan. Kita ada sembang mamak, ada yang menyatakan pandangan macam contoh ringgit ni dia jatuh bukannya disebabkan kadar OPR saja, kadar OPR daripada US, tapi disebabkan dengan pelabur tak yakin dengan ringgit. Sebab bila kita tengok tiba-tiba tukar government, tiba-tiba tukar government. Pelabur nak dia nak melabur kat Malaysia, dia tengok pun sikit tukar government. Jadi tiba-tiba kudeta pula. Apa jadi? Kita kita tak nak lah benda tu berlaku kan. Tapi benda tu pelabur ni overthinking dia kuat. So bila menyebabkan ada pertukaran government ni, ringgit semakin lama pelabur pun tak yakin dengan ringgit. Lepas satu lagi, pandangan saya ringgit jatuh ni adalah disebabkan saya nampak kadar keluar ringgit kepada luar negara tu, exchange orang beli duit luar negara lebih banyak daripada orang beli ringgit Malaysia sebenarnya. Contoh paling simple adalah bila kita ada pekerja asing. Bila pekerja asing, diorang nak hantar duit. Mereka hantar duit dalam bentuk dalam bentuk duit yang di sana lah. Contoh orang Bangla dia akan hantar duit dalam bentuk Bangladesh dollar ke apa kan. So bila dia beli currency tersebut, ringgit semakin lama dia makin merosot, tak ada nilai dah. Sebab kita tengok sekarang ni pun dah ada berapa juta dah rakyat Bangladesh kat Malaysia. Kalau katakan seorang tu bawa keluar 1,000 setiap bulan, bawa keluar 1,000 bagi untuk kat keluarga di sana, dah berapa dah kita kekurangan. Clear. Sebab tu saya rasa macam government sekarang ni patutnya dia macam Mahathir pernah buat dulu. Dia tak nak bagi duit keluar pada Malaysia. Apa yang dia buat? Kita tak tahu. Tapi dia pernah, saya lupa apa yang dia pernah buat tahun 1998 1997 kan. Dia pernah buat dulu. Tapi dia nak bagi duit ringgit ni tak jatuh, dia buat satu polisi ringgit tak boleh keluar Malaysia. Dan satu masa sama dia ikat duit tu dengan dolar balik. So pandangan aku untuk bagi ringgit ni tak nak jatuh, kita kena, government nak tak nak, dia kena ikat balik. Dia kena ikat ringgit daripada sebelum ni RM3 berapa? RM3.80 yang diikat zaman tahun 1998. RM3.8. So saya rasa kita kena ikat balik semula supaya dia ringgit ni tak jatuh lagi sekali. Clear. Good point. Tapi aku punya perdedahan sedikit lah apanya solusi kajian. Aku setuju dengan idea kau ikat duit mengikat duit balik kepada dolar atau pada emas. Tapi aku ingin tambahkan benda yang jarang untuk negara-negara besar buat benda ni. Kita selalu guna untuk import export melibatkan perdagangan luar negara. Kita biasa guna US dolar. Kita guna negara mata wang US. Kenapa kita nak guna mata wang dia? Betul. Sedangkan kalau kita nak trade dengan Indonesia, patut guna Indonesia dan ringgit lah kan. Kenapa nak guna US kan? Itu masalah kita sekarang ni. So sebab kita selalu dikontrol oleh World Bank Dunia lah, nasihat pada Bank Dunia. New World Order. Bukan. Tapi point kat sini adalah aku sokong PMX. Dia aku declare aku bukan nak jilat apa, tapi aku tengok respon dia terhadap isu ni. Walaupun KA cakap dia sepatutnya tak respon, aku setuju juga point KA. Sepatutnya dia kena respon benda tu waktu wartawan tanya. Tapi selepas itu aku tengok PMX main peranan sangat penting macam mana dasar luar negara dia. So dasar luar negara PMX ni sangat mudah bahawa dia dah berbincang berunding dengan import.
pengimport besar atau import ekspor negara-negara besar yang import barang Malaysia ke Malaysia bersetuju tidak mengadakan terputus lagi, tapi dia berunding untuk memastikan macam negara besar seperti Indonesia ni negara besar yang bagi barang dekat Malaysia. Pasal Malaysia selalu beli barang dengan dia. Indonesia, China, Thailand kita beli beras lah. Rusia. Banyak. Tapi untuk 3 negara ni PMF buat perundingan untuk make sure bahawa urusan antara import ekspor 2 negara ni berlaku atas duit tempatan. Maksudnya bahasa mudahnya adalah duit ringgit digunakan untuk beli barang tu, bukan duit US dollar. Tak perlu aku nak convert ke US dollar untuk aku beli barang tu. Aku boleh guna duit ringgit aku untuk tu. So apabila ada demand terhadap ringgit, so duit tu akan lama-lama kukuh. Macam idea Nabil, macam idea KA tadi. So konsep dia mudah, macam tu je sebenarnya. So nampak dia kita move kepada peralihan mata wang kita sendiri. Dah kita tak bergantung pada pengetahuan US dah. Dah aku sangat setuju lah. Sampai bila nak bergantung US. Tapi aku ingin itu sikit lagi. Kau ada something? Ada. Aku rasa dan big issue, big picture-nya adalah kalau katakan kita trade antara ASEAN ni, kita buat satu mata wang ASEAN. Okey, mata wang ASEAN. Mata wang ASEAN. Tapi benda tu dia agak lagi tinggi lah. Benda memang yang kalau ASEAN nak buat benda tu, memang kami step lagi. Macam Euro pernah buat. Okey. So biar ada trade, kita nak trade apa, kita boleh guna mata wang ASEAN lah. Tapi macam biasalah, kita tahu susah. Sebab ada kadang-kadang Singapura dengan Brunei pun tak sama pertukaran dengan Malaysia. Malaysia dengan Baht pun tak sama, Malaysia dengan Rupiah pun tak sama. So benda tu susah ni nak buat. Dia aku setuju dengan idea kau. Mata wang ASEAN tu, tapi masalah kita dengan ASEAN ni, ASEAN masih negara-negara kecil, masih dipaksi oleh negara-negara besar. Betul. Kita masih bergantung pada US, kita masih bergantung pada China, kita masih bergantung pada Perancis, England, dan kita masih bukan kita je, Indonesia pun bergantung. Betul. Thailand pun bergantung tu. So banyak campur tangan itu yang membuatkan kita susah untuk membentuk dasar luar negara yang bagus untuk ASEAN ni. Tapi good news, PMF sangat berjiwa besar dalam dasar luar negara dia. Macam poin kau, dia buat perbincangan dengan China, dengan Indonesia dalam perjumpaan ASEAN untuk bincang untuk tubuh tabung kewangan ASEAN. ASEAN Monetary Fund. Yes, itu poin dia. Macam tu pengurusan duit kewangan ASEAN ni dibaik pulih, dan ASEAN akan bantu sama-sama ASEAN untuk memastikan mata wang mereka menjadi kukuh dan terus stabil. Tidak perlu bergantung pada US, tidak perlu bergantung pada negara besar. Tapi aku rasa kita pasal ringgit ni dah cukup enough. Tapi aku nak jump sikit lagi lah. Bagi aku tinggal soalan sikit lagi. Aku sangat tertarik dengan isu politik. Okay, ringgit menjadi isu politik. So aku tengok ada kerajaan respon, menteri respon, walaupun PMX dia minta governor respon, tapi point of view menteri kewangan kedua pun respon tentang isu duit ni. Maksudnya ada menteri yang datang respon juga. Yang respon juga. Tapi perbankan memainkan isu ini sangat lantang di sosial media, menyatakan PMX gagal, fail. So soalan aku, adakah ringgit menentukan ekonomi Malaysia ni? Kalau bagi pendapat aku dia bukan satu kita letakkan sebagai satu benchmark Okey, dia satu benchmark juga, satu yang kita perlu tengok juga, okey. Tapi dia bukan satu faktor yang sangat-sangat kukuh menandakan ekonomi kita tengah merosot. Kalau kita tengok beberapa hari yang lepas, minggu lepas PMX ada announce yang berapa banyak pelaburan masuk, kadar inflasi kita sekarang kita tengok agak kukuh, bawah 2%, 1.5% tak silap. Kadar inflasi kita 1.5 kan. Okey, itu satu petanda yang sangat bagus. Inflasi kita 1.5%, harga barangan kita masih maintain lah setakat ni. Masih dikawal. Okey, pelaburan kita 329.3 bilion, which is antara pelaburan yang tertinggi dalam sejarah Malaysia kan. Okey, so kita nampak kat situ walaupun ringgit kita susut, tapi kita punya ekonomi masih berkembang. So kita tak wajarlah kita nak mempolitikkan isu-isu ringgit ni jatuh. Okey, clear. Baik. Tak ada. Kalau tak ada, aku akan jump pada isu pelaburan yang KA tu tadi. So, kita dah beralih pada ringgit, ni main topik kita. Beralih pada isu pelaburan pula. Pelaburan Malaysia meningkat. So, macam KA cakap, kita mencerita sejarah di mana 2023 hasil pelaburan yang diluluskan sebanyak 329 bilion. So, banyak tu. Memang PMX atau kerajaan Madani ni memain peranan sangat-sangat penting dalam pelaburan kali ini, buat menampakkan hasil yang sangat bagus bagi aku lah. Betul. So, KA dah setuh tadi. So aku nak jangan kau B.
kita sembang tentang pelaburan. Selalu sembang tentang pelaburan. Aku rasa rakyat kat Malaysia ni dah bosan asyik nak umumkan Google melabur lah, TikTok melabur kat Malaysia. Tapi Tesla melabur, tapi hasilnya mana? Boleh tak kau bagi pendedahan kepada rakyat untuk rakyat faham? Hasilnya sebenarnya. Kita boleh tengok daripada segi kau dah kerja. Abang Karul pun dah kerja. So semua dah kerja, betul? Betul. Tapi saya sebagai mahasiswa tak ada kerja. Okey. Tak ada kerja. Tapi dengan pelaburan yang datang ni, dia sebenarnya dah create a new job untuk kita orang yang lepas ni graduan lepas ni dah nak cari kerja. Sebab dengan pelaburan yang 329 bilion ni, dengan cerita dia telah bersamaan dengan 129,000 peluang pekerjaan Ya, betul. yang lebih baru kan selepas ini. So sebenarnya pelaburan ni memang rakyat cakap rakyat tak nampak. Tapi sebenarnya dia boleh nampak daripada segi peluang pekerjaan, daripada segi government dapat kutip tax. Government, kalau katakan walaupun government sekarang ni kita semua government lah dalam dunia ni pun dia main satu polisi free tax zone Yes, betul. free tax. So kalau katakan dia melabur kat sini dia free tax. Tapi sebenarnya daripada peluang pekerjaan yang banyak, government boleh dapat kutip lagi tax lagi sebenarnya. Daripada income tax yang akan datang lepas ni, daripada tax orang yang dah bekerja, dia nak beli barang pun dia kena tax. So sebenarnya government punya hasil tu makin lama makin bertambah. Dan dia akan jadi, dia macam kek lah. Orang cakap. Macam kek. Macam pernah dengar. Macam pernah dengar kan. Dia macam kek. Kita kumpul dan kita agihkan kepada semua. Alhamdulillah. Macam tu jugalah sebenarnya pelaburan ni. Tapi walaupun pelaburan ni, orang cakap pelaburan diluluskan. Dia aku tak suka ni orang politik kan benda ni. Okey. Macam yang hari tu, orang tu sebenarnya adalah government je. Cuma beza kita tak tahu lah. Dia dekat mana. Facebook aktif lah. Apa kata kita straightforward dan kita rasa podcast ni perlu dibagi pendedahan dan kita kena jujur. Siapa orang tu? Aku nak tahu. Siapa orang tu? Bosku. Dia adalah government tapi dia buat macam dia tidak ada dalam government. Dia duk mempertikaikan, dia diluluskan sahaja. Tapi kita tak tahu yang apa dilaksanakan. Ya memanglah diluluskan. Takkanlah benda tu baru lulus hari ni, esok tu nak bina kilang yang canggih seperti 6th generation punya kilang. Ya. Itu masalah orang nak mempolitikkan benda ni. Diluluskan tapi tak bermakna ia betul. Dia memang akan dilaksanakan dalam tempoh yang tertentu lah. Okey. So bagi aku pelaburan ni sebenarnya dia ada task sebenarnya. Cuma kadang-kadang orang tak nampak benda tu. Aku setuju dengan kau, Dia take time Dia take time dia. Point kau. Everything take time. Rome was built in a day. Susah lah main dengan jargon sekarang ni. Okay. Apa yang Nabi cakap tu betul. Pelaburan Mahaman take time. Sebab apa? Okay, macam contoh lah. Aku bagi sinopsis mudah faham untuk semua orang faham lah. Aku ada dua orang ekonomi, seorang bisnes. Mama dia power lah. Tapi kita dengar bahawa penonton di luar sana majoritinya mungkin bukan budak ekonomi atau budak bisnes, mungkin medik yang tak tahu mungkin orang pakai IT, pakai teknologi. So aku bagi masa mudah. Apabila diluluskan, maksudnya aku nak couple dengan aku ada awet aku. Aku ni situasi gila senang. Bukan kau single. Aku ada awet aku. So aku beritahu awet aku bahawa aku setuju untuk kahwin dia. So maksud baru pasal aku setuju. So fasa kedua adalah fasa untuk berjumpa dengan parent dia atau proses akad nikah dia. So proses akad nikah tu adalah proses untuk tengok syarat-syarat dia. So lepas aku dah setuju untuk melabur, aku tengok syarat-syarat pula. So kat sini diluluskan, maksudnya syarat-syarat dah disokong. Maksudnya lepas tu aku pergi sanding pula, kahwin pula. So waktu kahwin tu aku akan tengok dari sudut adakah dia ada potensi tak dalam tempoh kena pergi kahwin tu. Ada tak? Ada. So ada tu baru aku bagi duit aku ikut pada turn of syarat tu. Itu je sebenarnya untuk kita faham bahawa macam mana pelaburan ni berfungsi. Dan macam Nabi cakap, pelaburan ni take time. Tapi aku tak nak kau duduk diam. Aku nak jam satu soalan ringkas dia. Pelaburan ni kalau orang kampus nak faham, dia macam tabung haji lah sebenarnya. Betul. Baru buka akaun tabung haji, takkan esok boleh pergi haji dah. Dia take time. Dia kena kau masuk duit. Dah tengok macam dah giliran baru pergi. Betul. Kronologi macam ni pun betul tak? Itu je pelaburan. So, KA. Dekat Malaysia untuk 329 bilion ni adalah pelaburan yang mengakumi dalam tu 57% adalah pelabur asing. So, kau faham pelabur asing maksudnya pelabur yang kat luar. Tesla yang nak buka bisnes dalam Malaysia itu pelabur asing. So, yang 42% tu maksud dalaman ya. Pasaran modal, bursa saham. So, dekat Malaysia kita sangat bergantung pada pelabur asing. Tengok pada data pada 57% tu pelabur asing. Maksudnya kita suka pergi jumpa company ni, kita tarik di sini. Betul.
adakah cara tu efektif lagi berbanding dengan cara kau empower bursa saham kau dan up company kau sendiri? Biar pelabur luar tertarik terhadap company kau, bukan kepada inisiatif kerajaan. Kalau pada pendapat aku, dia untuk prestasi sekarang lah, kita memang bergantung kepada FDI kan, daripada ni, pelabur asing. So, untuk kita tak ada kemampuan lagi ke arah tu. Untuk develop negara kita, untuk invest sendiri daripada dalam negara kita sendiri. So, buat masa sekarang memang kita perlukan pelabur asing lah. Okay. Untuk create the job opportunity macam Nabil cakap tadi kan, peluang pekerjaan apa semua tu. So, kiranya kalau macam tapi ya satu suggestion yang baik. Kalau macam negara-negara maju memang ada implement melaksanakan orang yang dalam negara tu labur dalam negara dia sendiri supaya keluaran wang tak keluar banyak sangat. Lepas tu nilai mata wang dia orang pun makin kukuh. Tapi kita kena bagi macam realistik sikit dengan keadaan semasa. Untuk the long run bagi aku kita kena ada, at least kita ada macam progresif punya projek kita progresif untuk masa sama kita cari pelabur asing juga. Kita keep on cari pelabur asing, tapi pada masa yang sama kita kena ada satu rangka projek yang akan kita develop our own macam SME ke company-company kat Malaysia, kita growth. Tapi yang masalahnya pertukaran kerajaan selalu berlaku. Pelan-pelan macam ni dia akan terbantut. Soalnya benda ni akan selalu jadi. Faham, aku faham poin kau dengan kita pasal yang main dengan pasaran modal atau pasaran saham ni. Bursa dia banyak majoriti company yang tak besar. Dia bukan big company macam Google, Apple. Betul. Kita ada big company pun, kita ada Petronas pun tu JSC government. JSC dah. Big company kita pun banknya. Itu pun sub government juga itu tu. So maksudnya kita tak ada yang betul-betul berpijak di kaki sendiri, yang betul-betul empower selain pada kita tengok Asia. Asia memang bukan JSC. Asia memang betul-betul sendiri. Betul. Mas government. Mas government. Asia betul-betul sendiri. Sebab dia guna nama Malaysia tu dia still ada type government. Betul. So aku setuju dengan KA, dia masalah melibatkan pertukaran kerajaan itu faktor utama. Tapi aku nak jangka kau So kita selalu tarik soalan yang sama macam KA, cuma aku ubah sikit berkaitan dengan bursa saham Malaysia dia. Sebab aku sangat tertarik untuk bursa saham Malaysia tu menjadi macam apa kat US tu aku lupa. Wall Street Wall Street. Yes. Jadi dia Wall Street pula aku. Aku pun jam. Wall Street macam US punya. So bursa saham US Wall Street dia sangat main peranan untuk ekonomi dia. Sangat rakyat US tu apabila nak push ekonomi main dekat Wall Street, main dekat bursa saham dia. Dekat Malaysia tak. Malaysia tak sebegitu sebab orang nampak bahawa company Malaysia atau syarikat-syarikat yang ada kat Malaysia ni tidak power. So, adakah kerajaan kena ubah dasar untuk fokus kepada company-company yang ada dalam bursa saham Malaysia? Faham? So, pada pandangan aku, betul. Kerajaan kena ubah dasar, dia kena fokus kepada company-company dalam Malaysia. Sebab sayang, company-company Malaysia ni sebenarnya dia ada potensial yang besar. Sebab aku rasa dalam bursa ni pun, dia bukannya satu unit pun bukan mahal sangat pun. Satu unit ada yang 69 sen. Gak mudah RM2, 70 sen. Satu unit. Tapi benda tu, orang tak tahu benda tu boleh beli. Dan lagi satu pun pendedahan kepada orang awam tentang pelaburan dalam Malaysia ni pun orang tak tahu. Sebab kalau dulu kita nak kena melabur, kita kena buka akaun sampai sekarang pun kita kena buka akaun apa nama? CD apa tu? ACC apa benda lah aku lupa. Akaun untuk melabur dekat dalam ni kan. Lepas tu kita kena contact broker lah. Benda tu still sama. Tapi macam mana kita nak empower lagi syarikat SME lagi ataupun syarikat-syarikat tempatan dalam bursa saham ni. Sebenarnya kita tak boleh mengharapkan kepada government saja. Kita kena mengharapkan kepada rakyat Malaysia juga. Okey. Rakyat Malaysia kena ada satu pandangan yang aku pun perlu melabur kat dalam Malaysia juga. So macam contoh orang kaya. Orang kaya kat Malaysia ni dia ada satu perangai yang dia cakap macam mana dia belagak sikit. Dia nak angkur, dia nak duit banyak, dia nak melabur kat luar. Dia nak melabur kat luar, dia akan melabur kat Google ke, Apple ke ataupun Alphabet ke kan. So bila masalah diorang melabur kat dalam luar ni, dalam bursa saham Malaysia ni dia tertinggal. Sedangkan hang duduk Malaysia, tapi hang melabur kat luar. Baik hang duduk luar, tak duduk sini. So rakyat Malaysia juga macam-macam orang kaya, orang-orang yang dah ada wang apa semua, patutnya dia
dia kena ada satu responsibility sikit untuk melabur semula ke dalam Malaysia. Bukan dalam bursa saham je. Even company-company SME yang baru nak buka pun boleh je melabur. Kita Boleh, bantu. betul. Kita bagi bantuan. Kita bagi contoh macam aku bagi hang 10,000 untuk hang buka kedai. Sebab kita tengok dia ada potential yang besar. Sebab banyak je company yang dalam Malaysia ni, terutamanya anak Melayu sendiri. Macam anak Melayu kan. Okey. Masalahnya macam kita tengok bangsa lain, dia tolong bangsa lain. Tapi anak Melayu yang kaya, dia kebanyakan tak nak tolong balik anak Melayu yang lain. Anak Melayu yang baru nak buka bisnes, baru nak start up, dia memerlukan sedikit capital untuk bergerak, tapi dia tak diberikan langsung peluang tu. So, kalau kita sebagai orang yang sudah berada kewangan, kita dah ada dalam akaun, dah ada bilion, dah ada menara yang tinggi kat dekat Golden Triangle contohnya. Okey, teruskan politician ni. Tapi kita tak nak melabur kat dalam dengan untuk bantu anak-anak Melayu lain untuk berkembang. Kita ada guna juga nama dia. Okey, clear. Dia macam mana pun dia ada responsibility daripada rakyat sendiri. Contoh kalau kau buka kedai makan, kau macam contoh buka benda yang rare. Jual kuih lapis on the go. Tak pernah dengar kan? Tak dengar. Tapi benda idea boleh buat. Kau pernah makan ke? Pernah. Sedap juga. Kuih lapis on the go. Kau tengok kedai ni, tengok orang ramai apa semua. So datang kat dia, nak tak buka kedai, kita bagi 10,000. Dalam masa kita nak tengok ROI balik akan datang. Okey. Semua kita nak tolong awak untuk banner. Untuk banner awak punya empire. So daripada situ peluang pekerjaan dapat. Dia nak buka kedai, dia kena ambil orang. Okey. Dia nak dia daripada golongan yang daripada M40 contohnya. Dia naik jadi T20. See? Kerajaan pun dapat kutip cukai. Aku setuju dengan dia apa pun ekonomi ni macam berpusing je sebenarnya. So aku jangan dengar ayat tu. Tapi janganlah pusing dekat dalam yang besar sampai ke US. Pusing dalam Malaysia cukup lah. Apa. Tapi apa yang Nabil cakap tu untuk rakyat Malaysia, aku sangat sokong dengan idea Nabil tu. Rakyat Malaysia support each other, maksudnya rakyat kena main peranan. Asyik nak bergantung pada kerajaan tu agak susah. Tapi untuk rakyat Malaysia tahu kat luar sana, sebenarnya kita boleh beli saham melalui bursa saham punya app je. So aku ada app dia. So, dah pernah beli? Ada kat aku invest dalam Gamuda semua. So berapa ringgit? tak adalah. aku letak dia ni, aku letak So aku letak minimum amount yang aku macam kalau aku rugi aku tak kisah. So biasanya aku letak 1k, 2k. So dalam tempoh tu kalau aku rugi aku tak kisah. Kalau aku untung lah. 1k, 2k kira banyak tau. So aku beli atas motif bahawa aku nak belajar something. Dan aku rasa perlu aku beli saham ni, aku study dulu. So sangat penting untuk study company Gamuda tu. Dan aku tengok, dan alhamdulillah ada hasil sikit. So itu knowledge lah. Aku baru umur 25, so aku cuba je lah. So benda penting tentang saham ni, tiba-tiba financial lah aku tembak. Tapi benda penting saham yang aku belajar adalah kau kena letak yang nilai yang kau berani untuk rugi. Maksudnya kau rasa kalau rugi pun tak ada masalah. Jangan letak 10,000 yang kalau kau rugi, kau hilang tu hidup kau, tak kan? Kau tak sikit-sikit. Orang kata investment kecil-kecil. Orang cakap duit cheap lah. Duit cheap lah kan. Duit belanja Nabil makan. Nak belanja lah. Okay, kita dah main pelaburan. Tapi aku tak nak tinggal pelaburan ni sebab dia sangat penting. So aku jam sikit tentang pelaburan. Aku tinggal soalan kepada korang dua, mana nak jawab. So dalam Malaysia up selalu naik. Betul. Selalu meningkat. MITI, Tengku Zafar main peranan sangat bagus. Bukan Tengku Zafar je, PMF sendiri turun untuk jumpa dengan company-company ni. So soalan aku, adakah kita perlu, bahasa mudahnya, perlu untuk PMX turun setiap masa untuk memastikan pelabur tu yakin dengan Malaysia untuk waktu sekarang? Ataupun kita ubah satu dasar lagi, dasar pelaburan kita, maksudnya dasar negara kita tak ubah banyak. Maksudnya dasar mana-mana negara pun, jika ada peralihan kerajaan, dasar luar negara tak berubah. Macam Indonesia walaupun menang, tak berubah. Bahawa menang, dia tak berubah banyak lah. So, soalan aku, simple gila soalan aku ni, apa dasar pelaburan Malaysia yang perlu ada penambahbaikan? Yang korang rasa? Adakah, aku beri senario lah, adakah kita perlu main pick up macam sekarang, maksudnya jumpa company besar, pick up jumpa. Atau kita duduk 2, 3, 4 company macam Mahathir buat pelaburan kat mana? Dekat Afrika. Waktu pertama first dulu, Afrika dia menghasilkan untung yang tinggi. Sebab apa? Dia fokus pada negara ekonomi dunia ketiga. Maksudnya negara kecil, lagi kecil daripada Malaysia. So itu Mahathir buat. Anwar lain. Mahathir punya cara, aku cari negara kecil, aku pick up negara tu, aku invest kat negara tu. So aku untung. So Anwar tak? Datuk Seri Anwar terus
Anwar macam member pula aku kan. Datuk Seri dia direct terus jumpa kan. Datuk Seri direct terus jumpa. Itu cara dia pick up satu-satu. So kaedah dia berbeza, nampak kan. So kau rasa mana kaedah yang lagi sesuai korang dua? Kalau aku Mahathir, Mahathir macam hang cakap senario Mahathir kan, dia pergi kat negara yang ketiga, pergi kat negara Afrika, melabur kat situ dan tu pulangan dia akan bagi pulangan konsisten walaupun tukar kerajaan tapi pulangan tu tetap ada. Tapi kalau kita tengok balik senario apa yang jadi sebelum ni, ada kemungkinan akan pelaburan tu boleh ditarik balik, boleh dijual balik. Ada kemungkinan kat situ. Tapi aku lagi seronok tengok bagaimana PMX kita menarik pelaburan ni. Pada pendapat aku lah. Oh tak ada kau marah biar kau jilat balik. Kau pandai. Apa yang aku nampak elok, aku cakap elok. Bukan nak jilat. Tapi kalau pandangan aku setuju dengan gaya Mahathir. Sebab dia walaupun kau Mahathir Risma betul. bukan Mahathir Risma. Dia bila Mahathir buat macam tu, dia nak menunjukkan bahawa kita ni pun sebenarnya ada ciri-ciri untuk jadi abalong sebenarnya. Bila kau datang kau invest kat satu negara tu, maknanya kau lagi besar sebenarnya daripada tu. Tapi waktu zaman tu je lah yang dia boleh buat. Zaman tu. Zaman sekarang ni dah tak boleh. Zaman sekarang ni kita tengok Afrika ni makin lama makin nak ubah jadi China dah sebenarnya. Yang tahu je tahu. Betul. So benda tu kita nak buat, kita nak ulang balik pada tahun 2024, dia dah tak boleh dah. So apa yang PMS buat, dia sesuai dengan zaman sekarang. Iaitu zaman yang mana kita dah nampak ada company yang besar-besar yang dah bertrilion, ada dah macam Aramco, macam apa Apple apa sebelum sepertinya. So kalau macam PMS sekarang ni bukan dia nak cakap, kalau ada setengah orang cakap PMS ni macam tak ada harga diri, nak menjual-jual lah. Macam jual nak menarik lah, macam promoter orang cakap. Macam ejen. Macam ejen lah kan. Tapi benda tu terpaksa sebab negara sekarang kita tak boleh nak buat macam zaman Mahathir dulu. So zaman Mahathir dulu memang kita boleh tunjuk kita manusia sebab time tu orang tak tahu benda tu. Orang tahu tapi tak semua orang tahu. Tapi sekarang bila semua orang dah tahu, contoh China pun dia dah start buat bagi pinjaman kat Afrika. Kita nak buat ulang benda tu balik pun dah tak boleh. Takkan kita nak pergi melabur dekat Australasia pula. Okey. Clear. Susah sebenarnya. So aku sebenarnya aku setuju dengan Mahathir, tapi nak tak nak kita kena setuju dengan cara Anwar untuk masa sekarang. Betul. Dia masa yang sangat realistik untuk kita buat. Sebab bagi aku kita buat masa sekarang, kita kena ada fast action, fast result. Fast action, fast result. Kau faham sikit. Betul sebab manusia. Aku tengok aku sebab manusia sekarang makin lama dia ada short term apa? Short term. punya keputusan memang dia nak tengok apa hasil nak tengok esok terus. Kalau ikutkan dalam masa 5 tahun, kalau kita ikutkan tak cukup sebenarnya. Dia perlukan lebih kurang mungkin 2 penggal, 3 penggal kalau kita perlu lihat hasil kan. Tapi untuk keputusan yang cepat je hang cakap tadi kan, memang cara Anwar lah bagi aku terbaik. Contoh tahun lepas bulan November macam tu kan, Anwar ada pergi Amerika. Anwar aku ikut hang lah. Macam member lah kau dengan Anwar ni. Datuk Seri. Tapi kita buat tiada sebarang apa orang panggil? Tiada sebarang hierarki antara kita semua. Sebut je nama, tak ada masalah. Datuk Seri tahun lepas dia pergi bulan November dia pergi Amerika Syarikat, ada conference ke apa dah. Dia menarik 63 bilion lah. 63 dari TikTok ke? Ke yang mana-mana? Tak pasti ya, tapi 63 bilion masa APEC punya ni conference lah. Okey, ada. Okay. So banyak syarikat gergasi yang macam Modeless, salah satu contoh lah bagi aku. Benda tu terus dapat dan kita boleh tunjuk kepada rakyat apa yang kemampuan PMX boleh buat kat negara kita. So dia boleh katakan dia bukan sembang kosong lah. Patutnya dia bukan sembang kosong, dan mungkin ada agak plan untuk Mahathir tu. Mungkin ada, nanti kita boleh implement juga. Tapi keputusan secara cepat tu kena ada juga. Betul. Untuk beri keyakinan kepada pelabur juga nanti. Okey, clear. Korang memang power lah bab pelaburan ni. Memang korang power. Tapi pelaburan tak ada isu politik. Isu ini tak ada isu politik. So, kita dah selesai ringgit Malaysia jatuh. Kita dah selesai isu pelaburan. Kita nak join isu terakhir kita. Ini menarik. Ini pasal cukai, tax. Sangat-sangat menarik pasal isu ni kerana baru ni ada keluar satu kenyataan daripada analis ekonomi menyatakan bahawa cukai Malaysia sangat rendah berbanding dengan Thailand, Singapura, semua. Malaysia paling rendah cukai panas. Malaysia paling rendah? Paling rendah. Maksudnya Malaysia ni antara kutipan cukai dia sangat rendah. So,
ada orang kata faktor ni, ni sebab PMX ni nak guna sangat SST. SST. Kenapa tak guna zaman bosku? Datanglah hero-hero bosku dengan bangganya. Lepas tu dia buka lagu GST. So datanglah hero-hero bosku ni, sebagai contoh, ada banyaklah hero-hero bosku ni side tu. Aku tak nak cakap tak. Boleh sebut nama? Aku tak kenal nama dia, aku tak kenal. So datang menyatakan bahawa GST adalah perkara yang sangat bagus, yang membantu untuk ekonomi. Itulah korang dulu hina aku, aibkan aku. Sekarang tengok Malaysia semakin teruk. So sekarang ni aku rasa kena ada pendadahan dekat rakyat. Dan info satu lagi adalah sekarang ni Malaysia dah naikkan SST. Maksud cukai kita dah naik daripada tak salah aku daripada 6 ke 8%. 8%. Cukai perkhidmatan, bukan cukai barang tau. Bukan cukai barang, cukai perkhidmatan. So perkhidmatan tak semua, dia banyak servis yang melibatkan bukan kita guna selalu. Macam karaoke, banker, tak salah aku lah. Perkhidmatan-perkhidmatan yang kita tak guna selalu. Tapi point kat sini adalah berkaitan dengan SST, dengan GST. So SST cukai yang sangat lama. Lama lah, aku boleh kata lama lah, lama gila lah cukai ni dibuat pada tahun 1997. So GST dibuat pada 2014. So soalan aku bagi tu, aku rasa boleh tak kau terang kepada penonton kita kat luar sana, apa tu SST, cukai lama ni? Cukai lama ni dia SST dalam bahasa orang putih orang kata Sales Service Tax lah. Sales Service Tax. Dia macam Afiq ada bagi aku dah cukup faham dah tu. Bagaimana Sales Service Tax berfungsi, dia dikenakan ke atas servis. So dia akan terbahagi kepada dua. Dia akan dikenakan kepada pengilang dan dia akan kepada pengguna. So dia takkan, supply chain tu dia takkan kena pada bahagian tengah lah. Bahagian macam pemborong ke wholesaler. So kat situ takkan dikenakan SST. Cuma pengguna dengan pengilang saja yang akan dikenakan. Tu kita boleh cakap. Tapi SST ni dia tak kompleks macam GST. GST kompleks sikit dari segi supply chain lah. Sebenarnya bahasa mudah. Bahasa Melayu. Cukup bahasa ekonomi. Cukup bahasa ekonomi. Aku lupa jati diri baru berapa. Kenapa supply chain pun teruskan? Ada masalah. So dari supply chain tu SST lagi mudah, tak kompleks lah, tak banyak investment untuk dibuat untuk kita tackle tax scheme dia. Cuma isunya ada banyak loophole lah. Lompong dekat ni SST, macam orang nak elak cukai apa semua tu, benda yang selalu jadi. So untuk sekarang ni SST, GST macam hang cakap ramai hero-hero datang memperkenalkan GST balik, mengenang Najib punya jasa GST. Ibarat macam orang peminat MU mengenang orang punya sejarah-sejarah MU balik. Sama je. Cukup kutuk diri sendiri. Walaupun aku peminat MU, tapi betul sejarah kami tu memang orang kata move on. Thank you. Dah explain secara ringkas GST ni peranan macam mana. So boleh tak kau explain tentang cukai yang dibuat oleh bosku, yang dibangga-banggakan oleh askar-askar dia dekat Facebook. So boleh tak kau terangkan apa ni GST dan macam mana peranan sistem cukai ni boleh membantu kerajaan? Sebenarnya untuk aku nak explain pasal GST ni, kita ni tak adalah terlalu mahir sangat. Macam peminat-peminat Abdul bosku. Tapi kita cuma nak cakap daripada segi GST ni, sebenarnya kalau kita kaji, kita tengok, bukan kita kaji, kita tengok perbandingan. Kalau sebenarnya orang ekonomi faham kot. Orang ekonomi, kau pun orang ekonomi kan. GST ni dia adalah cukai yang lebih bagus daripada SST. Dia biasanya memang macam tu. Tapi masalahnya Malaysia ni, bila dia buat GST, dia tiba macam swing, dia seleweng sana lah. Kita tahu je apa yang kes yang berlaku kan. Tak nak cakap nanti kena saman lah. Tapi sebenarnya aku nak explain pasal GST ni pun dia kompleks macam kata KA tadi. Dia satu cukai yang sangat-sangat kompleks. Kita nak cakap pasal supply chain pun kita tak tahu. So itu je lah. Faham. So apa yang Nabi cakap tu betul. GST ni bahasa mudah lah bagi untuk semua orang faham lah. GST ni satu sistem cukai yang baru yang dibuat oleh hampir
beratus-ratus negara. 160. Majoriti negara lah 160 guna. 160 yang buat GST system ni. Memang sistem ni diikuti. Macam majoriti buat semua kena ikut. Macam tu lah Najib Nomik punya idea dulu. Najib Nomik. Macam mata panggilan ni. So itulah idea dia. So aku tak nafikan Najib ada style ekonomi dia dan dia sangat efektif. Dan aku sangat sokong punya point Nabil kata dia sistem yang bagus, tapi jika ada corruption atau korup dalam sistem tu sama je. Datang sistem AZ kau tapis pun if korup juga sebab GST ni orang komplain satu benda je dulu. Orang komplain tentang hasil je. Sebab orang tak dapat claim. Ya. Bagi aku claim tu kan, okey lah, itu kelemahan GST lah. Okey, secara jujurnya aku sokong GST lah implement lah. Najib Nomik. Abdul Wahab Bosco. Okey, dia kompleks tapi dia as long dia dapat hasil public hasil negara yang sangat banyak. Okey, cuma macam isu yang hampa cakap tadi, daripada dia hasil yang banyak tapi ke mana pergi? Okey, kita nampak lah dia pergi buat time beam ke apa-apa projek okey, daripada kutipan hasil sampai 2017 44 bilion. Okey, tapi 19 bilion baki dia patutnya diberikan kepada orang-orang yang layak, macam tax, macam ribat cukai. Ya betul, ribat betul. Okay, tapi yang tu tak dipulangkan atas alasan tak cukup dokumen. Okey, alasan apa lagi, tak cukup itu, tak cukup ini. Okey, tak dapat detect orang ni. So sampai sekarang kan orang tak dapat balik. Sampai sekarang masih lagi ada baki, tak silap aku. Ya, itu masalah betul. Aku sokong dengan KA. So ada point lagi? Okey, teruskan. Okey, aku tak nak potong KA. Sebab KA Najib Nomik dia punya idea ekonomi dia. So apa KA cakap? Masalah GST adalah sistem dia. Masalah sistem dia. So waktu tu aku cerita lah, waktu 2015 tu aku baca lah kat Facebook. Dulu mana ada IG sangat. TikTok dulu, Facebook dengan blog. Kau tak hidup lagi waktu tu. Aku hidup zaman Friendster tau. Okey. Kau hidup. Tapi kau tak sempat main blog ni. Aku sempat main Friendster. Aku sempat okey. So zaman tu banyak lah orang kata bahawa berkaitkan GST ni dengan isu YNDB. Maksudnya duit hasil GST yang kerajaan kutip ni dimasukkan YNDB. Walaupun tak ada pun isu tu, tapi dikaitkan lah, dimainkan peranan dan menjadi doktrin utama parti-parti pembangkang waktu tu. Waktu tu lah mengaitkan bahawa duit GST masuk ke YNDB. Itulah. So benda ni lebih dalam lah aku rasa mudah. Lebih dalam isu cukai ni sebab kita melihat bahawa cukai main peranan kepada hasil negara. Itu sangat penting kita kena faham bahawa cukai main peranan kepada hasil negara. So kalau hasil kita sikit, macam mana kita nak bangunkan negara kan? Betul. So untuk korang dua lah, bahasa mudah sebelum kita jawab. Korang sebagai pemimpin lah, atau menteri ke, Perdana Menteri ke, salah. Amin. Okey. Boleh tak korang decide mana cukai yang patut Malaysia buat? Walaupun cukai yang patut Malaysia buat di pandangan aku adalah GST, tapi ada isu-isu yang kerajaan sekarang susah nak accept GST tu disebabkan sejarah lama. Sejarah lama dia, sebab tu dia tak nak decide. So, tapi kita be honest, pandangan korang dua, apa korang rasa? Kalau be honest macam aku still dengan pendirian aku tadi. Apa? GST. Aku masih GST. Berapa persen? 6% ke 8%? 6%. Kalau boleh dikurangkan sikit, okey lah. 4% ke, tapi dia tak boleh kurang sangat. Takut hasil yang dikutip tu lagi kurang daripada SST. Okey, tapi dari segi ketulusan GST lah. GST orang kata harga akan naik, tapi sebenarnya harga akan lagi kurang daripada SST. Kat SST kat itu kita boleh tengok dia macam ada konsep yang kita tak tahu charge apa yang dikenakan daripada pengilang. Itu satu hal. Kalau GST yang menariknya ada rebate lah, ada rebate cukai. So daripada pengilang dia ada banyak GST kan, cukai bahagian peringkat pengilang. Lepas tu peringkat kepada pemborong pula dia akan patutnya dia bayar GST kan. GST, tapi disebabkan pengilang dah bayar cukai GST, sampai dekat pemborong tak payah bayar. Dia just bayar hasil akhir je. Okey. Dia macam tu lah, lebih kurang. Dan apa yang menarik kalau GST dikenakan pada waktu sekarang lah, kita kira sebab sekarang macam isu pertama kita cakap tadi, nilai mata wang kita dah jatuh. So GST dia tak kenakan cukai kepada ekspor. So itu boleh bagi kelebihan dekat kita sekarang ni. Okey. Ekspor kita akan naik nilai dia. Ramai orang akan ambil barang daripada Malaysia sekarang ni. So bagi aku dengan keadaan GST, dia akan bagi satu add on value lah dekat Malaysia ni.
Okey, dengan poin kau pada ringgit tengah jatuh lagi ramai lah. Dengan tak ada cukai lagi, GST sangat bagus untuk digunakan. Oh, sangat penyokong tapi bosku. aku masih tetap perlu dia tak perfect juga. Okey. Tak perfect. Dia perlukan ada pemantauan yang lebih ketat lah. Dan kerana birokrasi tu kena kurangkan lagi supaya rebate tu sampai kat orang yang tepat lah. Okey, clear. Thank you Beh. Pandangan aku sama macam KA. Senang je kau jangan ambil jok senang-senang. Tak, betul. GST ni sebenarnya satu cukai yang sangat-sangat bagus. Ramai betul Najib Nomik kat sini. Kita bukan Najib Nomik, kita realistic Nomik. Okey. Kita kena realistik. Walaupun kerajaan dulu dia dah dia kalau nak buat GST dia makan balik diri dia. Tapi basically dia kena buat balik GST. Sebab GST adalah satu cukai yang sangat-sangat bagus. Betul. Kita kena akui benda tu. Cuma masalah ni adalah cara pelaksanaannya. Pelaksanaannya perlu ada ketulusan. Tidak boleh ada kebobrokan di situ. Dulu masalahnya ada kebobrokan. Kalau kita cukai macam mana sekalipun, kalau ada bobrok macam mana, tak boleh buat apa-apa. Rakyat tak dapat rasa benda tu. Tak dapat rasa kek. Tapi jujur dulu mesti hang condemn kan. Mesti Waktu tu kita form 1 form 2 mana kita tahu. Tapi aku ingat waktu GST diperkenalkan lah. Masa tu tahun aku form 3 ke form 4 dah. Waktu tu kami dah jadi mak. Jadi ya. Itu memang rancak lah. Ada inisiatif berkerajaan untuk macam dia buat macam tour macam tu kan. Untuk bagi explanation pasal GST time tu. Yang diketuai oleh Ahmad Maslan. Betul. Betul. Okey, time tu sebelum aku pergi tour tu kan, aku duduk orang kampung kan. Orang kampung bukan ada access internet, aku pun tak ada phone time tu. Time tu yang famous pun Corby Bukan. Betul, Samsung Corby. Time tu hantar pi ni apa tu pusat cyber satu Malaysia. Pergi CC apa ya. Tapi memang aku time tu boleh kata GST naik memang aku condemn kau lah. Walaupun aku tak tahu apa langsung pun. Aku condemn gila-gila. Macam tu adalah satu pendirian aku. Inilah perjuangan hidup aku. Aku nak lawan GST walaupun aku tak tahu apa benda tu. Okey, bagi aku memang education, kesedaran untuk pada rakyat kita apa itu GST, cukai, segala apa benda ni yang kita bincangkan tu memang perlu disebarluaskan. Okey, terutamanya sekarang kita ada apa expose dengan social media sekarang ni. Okey, itu satu macam kerajaan mungkin boleh ambil peluang tu untuk nak letakkan keharmonian dalam negara kita. Okey. Good. Good be. So kita dah sampai di penghujung. Ini bukan forum, ni podcast walaupun nampak gelak-gelak ketawa tapi saya nak ingatkan kepada penonton di luar sana, minta tolong untuk jika anda suka video episod kali ni, tolong sebarkan dalam grup Makcik Bawang, dalam grup masak apa hari ni, dalam grup grup apa? Grup Masjid Taman Emas. Yes. Grup laki-laki bujang ke, Grup mancing. Grup mancing ke, sebarkan je. Grup futsal, grup bola, sebarkan je. So tak ada masalah. So sama-sama kita sebarkan dan jangan lupa untuk if ada soalan boleh email sangat old school. Boleh DM dekat IG kami dan boleh DM dekat TikTok dan boleh DM dekat Facebook. Email sangat old school. So kita guna method baru itu DM je. So jumpa lagi untuk episod akan datang. So bye-bye guys. Bye.